Hai, welcome back to my channel Lafaz Empire by Cik Faz. Okay, hari ni Cik Faz nak sambung bagi pangkat di atas kapal berkenaan dengan tugas Chief Engineer dan Captain. Sebelum tu, bagi yang baru discover channel Lafaz Empire ni, boleh tengok video lepas-lepas lah. Lepas ni banyak perkongsian yang telah Cik Faz kongsikan, informasi tentang pangkat, tentang prosedur. Jadi jangan lupa subscribe juga selepas habis tengok video ini. Dan bagi yang bertanyakan tentang pangkat-pangkat lain, ada Cik Faz letak dalam playlist, jadi boleh mainkan playlist tu dan search je dekat channel Cik Faz Lafaz Empire ni. Okay, kita terus masuk ke topik hari ini, iaitu tugas Chief Engineer dan Captain. Tapi saya akan terangkan tugas Chief Engineer terlebih dahulu. Chief Engineer bertanggungjawab terhadap keselamatan kecekapan operasi kapal. Jadi Chief Engineer ni dia memfokuskan kepada keselamatan ataupun setiap operasi kapal tu berlaku secara cekap lah. Penyelenggaraan semua mesin operasi juga dilakukan oleh Chief Engineer. Merekod mengikut keperluan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh syarikat perkapalan, dan pastikan tinjauan statutori. Apa itu statutori? Statutori ni adalah istilah lah, iaitu bermaksud mengikut statut undang-undang atau peraturan tertentu yang telah ditetapkan yang berkanun oleh sesebuah negara. Pastikan tinjauan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan lah, dan kelas yang telah dilakukan pada semua mesin dan peralatan di atas kapal. Jadi itu yang perlu dilakukan oleh Chief Engineer. Setiap apa yang Chief Engineer tu lakukan, dia perlu mengikut prosedur-prosedur yang telah diletakkan, digariskan oleh sesebuah negara. Contoh, kalau kat Malaysia, dia kena follow SOP ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Laut Malaysia MADAT. Pastikan buku log minyak seperti yang disyaratkan oleh flag state negara tersebut, dan buku harian mesin adalah tepat dan terkini. Benda tu kita bukan guna update, tak update, kita guna yang latest one lah, yang baru. Bukan kita tengok log minyak yang lama, jadi dia sentiasa diupdate. Okay, seterusnya memastikan enjin, bahagian elektrik tersedia dan mencukupi. Maksudnya setiap bahagian part of engine tu dalam keadaan yang elok lah dan tersedia untuk digunakan oleh kru-kru kapal untuk mudahkan kerja. Okay, sebenarnya macam banyak je tugas Chief Engineer. Sebenarnya tak pun. Chief Engineer ni akan dibantu oleh Second Engineer, Third Engineer dan kru-kru kapal lah. Okey, seterusnya operasi pemasangan sistem CO2 atau carbon dioxide, penyelenggaraan peralatan penting, latihan kru juga Chief Engineer dia buat untuk kru-kru yang macam beginner, yang untuk WPR, penyelenggaraan WKE, penyelenggaraan pam kumbahan dan sistem pam pemberat serta peralatan hidrolik dan elektrik dari semua bahagian dek dan mesin. Itu di bawah pemantauan Chief Engineer lah. Sistem pemisahan air minyak juga, tentang nak mengisi minyak juga di bawah tugas Chief Engineer juga, untuk memastikan benda perkara tersebut dilakukan. Menyimpan dan mengisi semua dokumen dan laporan yang berkaitan dengan bahagian mesin ini, Chief Engineer kena pastikan ada. Pastikan campuran minyak atau minyak tidak pernah dibuang ke laut. Maksudnya Chief Engineer kena alert benda ni yang telah digariskan oleh setiap negara lah. Mana-mana negara tidak membenarkan minyak dibuang ke dalam laut lah secara bebas macam tu. Dan akhir sekali adalah menjalankan tugas yang diberikan oleh Captain. Selain yang saya sebut tadi, ada lagi. Dan ni disclaimer tau, tak semua yang saya sebut Chief Engineer buat. Setiap company berbeza.
bagi saya, sebab ada di sini yang lain, okey, naik kapal, saya tak buat pun benda ni, okey, saya faham. Sebab setiap orang dia ada pengalaman dia sendiri. Jadi jangan lupa letak dekat comment section, share sendiri pengalaman masing-masing. Kita berkongsi maklumat kepada orang yang memerlukan. Untuk saya terang secara teoretikal saja untuk perkongsian bersama. Selebihnya ada juga pengalaman-pengalaman lain atau tugas-tugas chief engineer yang saya tidak sebut. Selalunya everything akan diberi arahan oleh captain lah, yang itu paling jelas. Kalau yang saya explain tadi tak ada ataupun ada penambahan, boleh komen di comment section. Itu saja, komen secara berhemah. Tugas Kapten. Kapten, lengkapkan peralatan keselamatan atas kapal. Pastikan dekat atas kapal, sebab kapten ni berurusan dengan syarikat perkapalan, jadi dia akan tengok sekeliling dan dekat kapal tu. Pastikan peralatan keselamatan, sebab apabila kalau kapten sendiri tidak menekankan tentang keselamatan, bukan saja membahayakan kru, tapi membahayakan diri beliau juga. Jadi dan serta muatan yang kapten tu bawa dalam pengangkutan air, sama ada tabut ke kapal ke anything. Jadi benda ni perlu adalah kapten kena pastikan ada semua lengkap. Pastikan kapal ikut prosedur yang betul, sebab kalau kapal tu tak ikut prosedur, atau macam contoh kena tindakan tata tertib oleh Jabatan Laut, kapten kapal kena inform kepada syarikat perkapalan tentang hal tersebut. Jadi apa pun kena follow prosedur yang betul lah, supaya syarikat perkapalan tu tak dikenakan apa-apa charge lah. Jadi kapten kapal tugasnya perlu ikut prosedur yang betul. Okey, pastikan kapal seaworthy. Okey, seaworthy tu bermaksud dalam keadaan cukup baik untuk berlayar di laut. Terusnya tugas kapten adalah bertanggungjawab atas keselamatan kru. Yang ini memang adalah tanggungjawab terbesar lah. Macam contoh, bukan saja kru tau, penumpang, macam kapten ferry, dia perlukan memastikan keselamatan penumpang. Contoh kalau penumpang tu mati atas kapal, jadi kapten tu perlu bertanggungjawab untuk jaga barang-barang milik arwah tu, untuk tidak dilakukan sebarang ni lah. Kita menjaga hak peribadi penumpang yang ada di atas kapal. Itu adalah salah satu yang perlu dilakukan oleh kapten lah. Dan bolehkah kalau kapten dikenakan charge kalau ada kapal tu berlaku sesuatu, macam orang meninggal atas kapal kan, boleh ke pihak keluarga saman kapal tersebut? Okey, untuk pengetahuan kalau berkenaan itu dah balik darat, baru kita pergi ke pengadilan lah untuk tahu sama ada boleh ke kita kena kecas ke atas kapten ataupun syarikat perkapalan. Okey, yang terakhir, mematuhi arahan pengusaha kapal selagi tidak menyimpang dari peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Jadi kapten perlu ikut arahan company, tapi kapten juga kena pastikan apa yang diikut tu tidak melanggar undang-undang, sebab kadang-kadang company kenakan kapten. Jadi pastikan ikut undang-undang lah. Kapten kena cakna lah apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat. Okey, kalau nak jadi WKO macam chief officer ataupun paling tinggi kapten lah macam saya sebut, bila kita dah daripada WKO nak kerja WKO, kita kena dapatkan lesen kekompetenan yang dikeluarkan oleh Jabatan Laut Malaysia lah, macam Certificate of Competency, COC Unlimited, New Coastal, Certificate of Competency New Coastal, Certificate of Competency Domestic. Kena dapatkan lah lesen tu. Untuk video kali ni saya tak nak terangkan
terlalu banyak masuk OC. Jadi saya terangkan sikit sajalah tentang hal ni. Actually ada satu laporan akhbar yang ditulis oleh Intan Mas Ayu Syahimi daripada Harian Metro tentang ada seorang kapten muda lagi, umur 30 lebih, dah jadi kapten muda. Okey, kapten muda Muhammad Yusra Hakimi, umur 30 baru, tapi dia dah mengemudi kapal pengangkutan cecair gas asli bersaiz 300 meter. Yang bestnya, dia ni orang Ipoh Perak. Dia belayar bersama, ditemani oleh anak dia dan isteri dia. Yang tu yang paling macam, oh wow, bestnya dapat belayar. Jadi saya tak naklah terangkan banyak tentang kapten muda ni, tapi satu yang saya tengok daripada artikel ni lebih kepada bagaimana seseorang tu tahu jalan dia untuk menjadi kapten ataupun untuk mencapai cita-cita dia. Jadi kita kalau ada semangat yang gitu, mungkin akan jadi kapten muda, mana tahu in future. Jadi bagi adik-adik yang baru dalam dunia laut ni dan nak jadi pelaut, nak naik kapal, nak bekerja atas kapal, jadi orang kena tahu, kena atur jalan-jalan. Kita tahu jalan-jalan kita untuk mencapai apa kita nak. Yang tu yang paling penting. Banyakkan research, banyakkan bertanya kepada pihak authority. Kalau betul-betul tak faham lah, macam Cik Faz hanya terangkan sikit je untuk bagi tahu tentang basic, supaya benda kita bila tanya authority, kita tak adalah blur nak tanya apa. Daripada channel saya banyak memberi penekanan tentang macam mana nak tanya soalan itulah. Kalau saya terang semua rasanya dah 30 minit. Soalan, chief engineer dia tak perempuan? Kalau nak join, masa saya dia terangkan dekat macam mana nak jadi pelaut, perempuan boleh join. Jadi boleh join sampai jadi chief engineer. Maknanya kuat semangat. Ni ada laporan daripada berita tahun lepas tau, 27 Jun 2020 yang dikeluarkan oleh Berita Harian Online. Sahut cabaran keluar dari zon selesa. Kat tengah-tengah tu nampak tak Cik Kepuan Nurul Syafiqah bersama kaki tangan yang bertugas di atas kapal LNG milik MISC. Tiada yang mustahil untuk perempuan juga join dalam dunia perkapalan, jadi pula chief engineer. Jadi dalam berita ni, dalam penulisan ni dia cakap 2 orang. Satu Adeline Saidon 27 tahun, dan kalau tahun ni 28 lah, dan Nur Syafiqah Abdul Hamid 27. Muda lagi dua-dua, dah jadi pegawai. So di bawah ni lah syarikat MISC Berhad. Sebenarnya Hari Pelaut mereka ada berkongsi lah tentang kerja di atas kapal, kerjaan mereka. Kedua-dua ni ambil kursus diploma dekat pengajian Nautika di Akademik Laut Malaysia lah. Saya mula bekerja pada usia 20 tahun di atas kapal gas asli cecair LNG yang berpangkalan di Bintulu, Sarawak. Dalam usia yang masih muda, saya sudah mula belayar ke pelbagai negara antaranya Jepun, Rusia, Panama dan Texas, Amerika Syarikat. Ini adalah salah satu perempuan ataupun individu yang bertuah. Bukan senang perempuan nak dapat title officer. Alhamdulillah mereka dapat, dan boleh jadi sumber inspirasi bagi mereka di luar sana, especially yang belajar dalam diploma atau ijazah yang berkaitan lah. Okay, kat laporan ni pun ada mengatakan dia keluar daripada zon selesa. Walaupun pekerjaan macam pelaut ni monopoli oleh lelaki, tapi yang bagusnya rakan sekerja lelaki juga sentiasa memberi dorongan dan tunjuk ajar lah. Yang tu bagi Cik Faz, salut kepada lelaki-lelaki atau pelaut-pelaut yang gentleman. Kalau jumpa pelaut-pelaut yang gentleman ni, senang untuk kita dapat ilmu tambahan lah bagi perempuan atau wanita yang berminat di atas kerjaya di atas kapal. Okey, selalunya kalau macam ni beliau pun walaupun
Nurul Syafiqah ni dia cakap pernah juga dia berlaku sesuatu di atas kapal, macam contoh kegagalan enjin kapal di tengah laut. Tengah malam pula tu, ambil masa 6 jam untuk bangkit enjin, mula balik. Tu kira macam cabaran lah bagi Syafiqah lah. Kira okey lah handle stress, tapi perempuan ada juga yang tak boleh handle stress. Tapi Alhamdulillah Syafiqah ataupun Syafiqah telah melalui pengalaman seperti itulah. So respect for them. So jadi yang perempuan kat luar sana jangan rasa macam perempuan tak boleh buat sebab perempuan cannot handle the stress. No, mereka pun Cik Nurul Syafiqah pun dah hadap benda-benda yang macam benda yang mencabar. Jadi untuk perempuan di luar sana nak jadi pelaut, boleh ikut saluran yang betul. Advice bagi yang Muslim. Esok dah Ramadan tiba. Jadi selamat berpuasa, salam Ramadan daripada Cik Faz. Dan kepada semua pelaut di luar sana, semoga dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Kuatkan semangat untuk menjadi lebih baik di masa akan datang lah. Yang masih daripada pelaut yang beginner, kuat semangat, boleh, insyaAllah boleh bagi mereka yang berusaha. Jangan lupa subscribe, like, share dan turn on notification untuk informasi akan datang. Stay tuned. Thanks for watching.